Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Alhamdulillah, yang dihormati lagi berusaha Tuan Haji Musa bin Muhammad, Guru Besar Sekolah Bahasaan LKTP Belitung, Encik Razlan, Pegawai Pembimbing Sekolah LKTP Ulu Belitung, PPD Keluang, barisan para guru, rakan-rakan saya, dan seterusnya para ibu bapa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dan anak-anak yang saya kasihi sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis untuk sebenarnya memperingati dan mengenang tentang kemerdekaan negara kita. Pertamanya, marilah kita membaca, sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memberi petunjuk kepada kita sepanjang kehidupan kita. Juga kita hadiahkan pahala ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan juga para sahabat, kepada ibu ayah kita yang banyak berjasa pada kita, pemimpin-pemimpin pada yang lalu hinggalah sekarang. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga hati kita akan sentiasa tenang, tenteram, insya-Allah. Kemudian tadi kita telah berselawat, dan marilah sama-sama sekali lagi kita berselawat untuk pertemuan kita pada kali ini, insya-Allah. Marilah sama-sama dengan saya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan kita melafazkan kalimah-kalimah yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebut nama kita esok pada ketika tiada siapa pun yang boleh membantu kita ketika kita berada di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Tapi sebelum tu, saya ingin ucapkan kepada terutamanya anak-anak kita yang ada ini, ucapan sekalung tahniah kerana anda semua pada pagi ini bersemangat berada pada waktu ini untuk sama-sama kita untuk mengenang kembali peristiwa yang pernah dilalui oleh nenek kita, atuk kita, ayah kita, ayah kepada ayah kita. Tu panjang ceritanya tu. Jadi sebelum tu, marilah kita sama-sama pada pagi ini
kita meluruskan semula, mengikhlaskan semula hati kita supaya kita sentiasa berada pada landasan yang sebenar. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasada kullu. Apabila ia baik, baiklah seluruh jasad itu. Fa iza fasadat, dan apabila ia tak baik, apabila ia melencong, fa iza fasadat jasada kullu, maka rosaklah seluruh jasad itu. Marilah kita tulus ikhlaskan bahawa pada hari ini sebenarnya pertemuan kita tak lain dan tak bukan kita mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu sebahagian besar daripada perbuatan kita ini boleh menjadi ibadah kerana kita memperbetulkan niat kita. Dan niat kita ini untuk mencari kefahaman supaya kita hidup, supaya kita berjalan, supaya kita berada di atas muka bumi ini pada landasan yang sentiasa benar, yang sentiasa mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajar kepada kita, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita ikut. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan inilah jalanku, jalan yang lurus. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ialah jalan yang kita ada sekarang ni, yang ada dalam diri kita ini, yang kita anut, iaitu jalan Islam. Jangan kamu mengambil jalan-jalan yang lain, yang bukan Islam, jalan yang tak diridai oleh Allah, jalan yang menyimpang, kerana kamu akan tersesat daripada jalan Tuhan. Dan inilah yang menjadi panduan kepada kita. Bila kita ikhlas, bila kita memperbetulkan apa yang ada di dalam hati kita yang kita tak nampak ni, yang menjadi, boleh jadi raja. Kalau nak jadi raja, kalau nak ikut, boleh jadi raja kepada kehidupan kita. Kalau raja itu raja yang benar, syukur alhamdulillah. Kalau raja itu raja yang tak boleh menunjukkan kepada kita jalan yang benar, maka innalillah, kita jauh daripada yang kita minta. Dan kita mohon pada hari ini semoga kita terus ikhlas untuk menjalani kehidupan kita. Hari ini kita mengenang tentang kemerdekaan. Bila sebut merdeka, kita pernah mendengar perkataan penjajah. Kita tahu negara kita dalam catatan sejarah, kalau kita belajar dari sekolah rendah sampailah ke menengah hinggalah ke Menara Gading, kita pernah dijajah lebih kurang 400 tahun lebih. Dan penjajah-penjajah ini kita biasa dengar, biasa mengetahui dari sejarah, dari orang tua, dari cikgu-cikgu kita, dari siapa sahaja yang berkaitan dengan diri kita pernah menyebut pada kita. Kita pernah mendengar negara Portugal, kita pernah mendengar negara Belanda, negara England. Mereka pada suatu masa dahulu, ketika negara mereka berada di dalam kemodenan, zaman industri, sewaktu itu di Eropah mereka telah melalui pemodenan yang disebut sebagai perindustrian. Pada waktu ketika mereka nak membangun, pada ketika itulah mereka mengerah tentera-tentera mereka, orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, telah mengerah untuk berlayar ke seluruh dunia untuk memenuhi keperluan perindustrian mereka. Antara mereka yang telah datang, yang telah berlayar daripada negara-negara Eropah, yang pernah kita mengetahui ialah negara Portugis, negara Belanda, negara England. Dan apabila mereka sampai pada satu tempat, singgah pada satu tempat, mereka bukan sahaja memenuhi cita-cita mereka, iaitu mencari
keperluan-keperluan untuk tamadun mereka, tetapi juga mereka mempunyai satu agenda untuk menyebarkan kefahaman mereka, terutamanya mereka menyebarkan ajaran agama mereka. Ketika itu, mereka sampai ke tanah Melayu kita yang kaya dengan pelbagai keperluan yang mereka perlukan ada di dalam negara kita. Lalu mereka mengambil, lalu mereka menjajah, lalu mereka duduk di tempat di mana mereka berada. Dan pada tahun 1511 pada waktu itu Belanda dimulakan dengan Portugis, dan kita biasa mendengar nama-nama yang disebut dalam sejarah seperti Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Kemudian selepas daripada itu kita pernah mendengar Raffles. Dan nama-nama ini perlu kita tahu bahawa mereka lah yang menjadi ketua kepada pelayaran dan penjajahan, sehinggalah pada waktu ini mereka bukan sekadar pada waktu lalu bukan sekadar mengambil kekayaan kita, tapi telah meninggalkan pengaruh-pengaruh mereka di tempat kita ini. Ada satu kajian yang telah menyebutkan bahawa Alfonso de Albuquerque ni penjajah Portugis ini, dia pernah merancang untuk mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana mereka bukan sahaja untuk mendapatkan kekayaan daripada negara kita, untuk memberikan kemajuan kepada negara mereka, tetapi sebenarnya bukan sekadar menyebarkan apa yang mereka bawa, tetapi mereka cuba untuk mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa mendengar J.W.W. Birch yang berlaku di Perak itu. Bagaimana peristiwa J.W.W. Birch cuba untuk derhaka, cuba untuk melanggar adab resam orang Melayu pada waktu itu. Dan inilah sebenarnya nama-nama negara yang perlu kita ingat sampai sekarang. Dan walaupun kita tidak boleh bertindak balas, tetapi kita sedar, kita perlu tahu bahawa apa yang mereka bawa ke negara kita, walaupun mereka telah pergi meninggalkan kita lebih 500 tahun yang lalu, mereka meninggalkan kesan-kesan peninggalan yang kadang-kadang kala kita terpengaruh apa yang mereka bawa pada waktu itu. Itulah sedikit sejarah bagaimana penjajah itu telah meninggalkan kesan pada kita. Dan sekarang saya ingin membawa anak-anak sekian, ibu bapa depan saya sekalian yang saya kasihi, bagaimana saya sebenarnya ambil gambar ni dari bila saya search di Google saya dapat gambar ini. Gambar ini sebenarnya adalah gambar rumah asal yang didirikan di Ulu Belitung dahulu. Dan inilah kita mengenang kalau kita pernah dijajah dulu, bagaimana kita susah, dan selepas daripada itu kita masuk tahun 60-an, 70-an, dan saya sendiri sebenarnya adalah sebahagian daripada sejarah ini. Saya adalah anak pendoka Felda Air 4 Kota Tinggi. Saya mengikuti ayah saya masuk ke Felda pada tahun 1978. Saya tak pasti Belitung ini bila Felda Belitung ini dibuka. Inilah sejarah kita pada masa yang lalu. Kita sebagai orang Felda, anak Felda, generasi pertama, dan ibu ayah yang ada depan saya ni, dalam alam ayah bersama saya ni, yang bersama-sama dengan anak-anak tadi, sebahagiannya adalah generasi pertama bagaimana hidup, bagaimana membesar di kawasan Felda pada waktu itu. Saya pada waktu 78 dari Kota Tinggi sampai Felda Air 4 tak ada jalan raya, yang hanya adalah jalan liat, tanah liat. Dan saya yakin dan percaya
Ulu Belitung ni pun, Felda Ulu Belitung pun macam tu juga. Dan kita adalah orang yang pertama duduk di dalam kawasan ini. Dan kita rasa syukur kita jadi orang Felda. Anak-anak yang depan saya ni, sama ada anak-anak dia generasi keberapa, tak kira, dia kena rasa bersyukur. Inilah sejarah. Dulu zaman penjajah, kemudian kita merdeka. Kita merdeka. Sekarang kita duduk selepas kita merdeka, selepas penjajah pergi, kemudian kita semakin maju, semakin berkembang. Kemudian dengan jasa Tun Abdul Razak, dia telah buka kawasan Felda untuk orang-orang tanah Melayu pada masa itu. Malaysia pada masa itu yang kita sayangi. Tempat tanah tumpah darah kita pada waktu itu. Pada waktu ini dan pada waktu yang akan datang. Kita membesar dekat sini. Ini tempat mak ayah kita. Kalau tak pernah tengok, hari ni kita tengok. Gambar yang kelam ini, memang itulah rakaman yang lalu ini. Ketika mak dan ayah kita berada pada waktu itu. Pada tahun 70-an, pada tahun 80-an, pada tahun 60-an, 70-an dan 80-an ni lah. Felda ini pesat membangun dan kita bangga menjadi anak yang lahir dibesarkan di Felda. Saya tak dibesarkan di Felda, adik-adik saya dibesarkan Felda, tapi saya sebahagian dari Felda. Yang paling best sekali ialah tuan guru besar kita pun berasal dari Felda. Felda Sungai Mas. Felda Sungai Mas. Dia adalah sungai, tapi sungainya Mas, sungai yang paling mahal kat Malaysia, Sungai Mas. Itulah dia. Kemudian perjalanan itu semakin ke hadapan. Semakin maju, semakin berkembang, dan inilah rumah kita sekarang. Tempat tinggal kita sekarang. Persekitaran kita sekarang. Kita semakin selesa. Kita semakin rasa gembira dengan perkembangan yang ada. Kalau tadi kita dengar daripada zaman penjajah, kemudian ayah kita masuk Felda, atuk kita, nenek kita masuk Felda 70-an, 60-an, 70-an, 80-an. 90-an ni saya tak pasti, memang tak adalah sebab tanah ni dah tak ada. Yang ada pun generasi-generasi yang seterusnya. Tengok, itulah perkembangan kita. Dan kita membawa apa yang kita rasa. Kita tak pernah rasa bagaimana kehidupan pada waktu zaman penjajah. Tapi kita rasa pada waktu kehidupan kita pada zaman sekarang. Kita anak Felda tak rasa macam mak ayah kita mula-mula datang dulu. Datang ke Felda, saya ingat lagi, naik lori, bawa beras. Bawa beras satu guni besar. Kerana apa? Kerana kesukaran pada waktu itu untuk mendapatkan bekalan makanan. Dan saya yakin dan saya percaya ada juga mak ayah saya yang kat depan ni pun begitu juga. Tetapi sekarang keadaan fizikal itu telah berubah. Apa saja yang kita nak, kita boleh dapat dengan mudah. Itulah perkembangan dan perjalanan hidup. Dan sekarang ni kita lihat, ini generasi baru. Kita generasi baru dalam Felda. Kita generasi anak-anak Felda, generasi terkini lah. Yang sekolah pada waktu ini, yang sekolah dekat SK Belitung ni adalah yang terkini. Yang terkini maksudnya pada tahun 2021. Ada yang sebelum daripada ni, adik kakak-kakak kita, abang-abang kita. Dan kita adalah generasi baru. Kita adalah generasi baru yang pergi ke sekolah. Tengok, oleh kerana kita dalam lingkungan sekolah, saya akan banyak bawa cerita pasal sekolah, insya-Allah. Bercerita tentang bagaimana diri kita. Tengok, mak dengan ayah kita hantar kita pergi ke sekolah dengan motosikal. Dulu cikgu pergi sekolah dengan bas. Sebelum sampai dekat bas kena jalan kaki. Kalau bas tak ada, tak boleh pergi sekolah. Mak ayah tak boleh hantar dengan motor. Motor pun tak mampu nak hantar. 15 km sekolah daripada rumah. Itu sekolah menengah lah. Sekolah rendah, jalan kaki. Cikgu masih ingat lagi pada waktu jalan kaki. Sekarang mak ayah hantar dengan motor. Sampai dekat sekolah, bagaimana dia menghantar generasi yang pada waktu ini. Sampai dekat sekolah, hantar sampai depan sekolah.
ibu kita, mak kita ke, atuk kita ke, nenek kita ke. Kemudian ayah kita pun begitu juga, hantar kita pergi sekolah. Tengok, mak kita hantar pergi sekolah, ayah kita pergi sekolah. Ibu kita pernah sekolah. Sekolah ibu kita tak sama dengan sekolah kita. Kalau ibu kita pada waktu ini, pada usia 40 ataupun 50, sekolahnya dah moden sikit, dah ada jalan raya. Kalau usia ibu 60 hingga 70, macam ibu cikgu 65, 75, 74, sekolahnya jalan kaki, naik basikal jauh berbelas-belas batu. Dulu sebut batu, tapi sekarang tengok bagaimana sekolahnya. Dihantar, ada kenderaan, ada keselesaan. Okey, ada keselesaan. Dan inilah generasi baru. Kita ni generasi baru. Apa yang ada dalam rakaman gambar ni saya ambil pada tahun lepas. Pada program tu kan nampak ada bendera Indonesia tu kan. Inilah generasi baru. Kita generasi Felda. Kita generasi anak merdeka. Kita generasi yang telah bebas daripada kesukaran. Kita dalam keadaan mudah. Mak ayah kita pun dekat rumah dah ada kereta, ada sebuah, ada dua buah. Dah ada motor, ada sebuah, dua buah. Dulu ada basikal saja. Nak berjalan, nak pergi ke satu tempat kena naik bas. Dari Belitung ke Keluang kena naik bas, tunggu bas. Bas Pelda, macam di tempat saya cikgu, naik bas Kopenda, Koperasi Penduduk Pelda. Sekarang kita boleh pergi sendiri sebab kita dah ada kenderaan. Inilah kita, generasi kita. Ada generasi pertama, mak ayah kita. Generasi kedua, cikgu, adik-beradik cikgu yang lahir dekat Felda. Kemudian generasi yang ketiga, anak kepada anak cikgu, iaitu cucu Felda. Kan? Siapa dia cucu Felda? Dia generasi kedua. Tengok tu. Siapa pun kita, kita adalah orang Felda, generasi pertama, generasi kedua, dan mungkin ada yang cicit generasi ketiga yang duduk kat Felda. Bila generasi ni ada duduk yang kat Felda, ada keluar daripada Felda kerana belajar, kerana bekerja, kerana berhijrah, kerana meninggalkan tempat dibesarkan. Ni sekolah anda semua. Ibu kandung belajar anak-anak SKLKTP Belitung. Kamu diasuh kat sini dari prasekolah sampai darjah 6. Dari umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun diasuh di sini. Mak kita ayah, mak kita ajar, mak kita hantar kita ke sekolah dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Hari-hari mak ayah kita hantar. Hari-hari mak ayah kita menyuakan diri kita kepada sekolah, hantar kat sekolah, beri kat sekolah, hantar kat sekolah dengan beberapa tujuan. Dan sebenarnya tiada siapa yang boleh mencorakkan masa depan kita. Kitalah yang boleh mencorakkan masa depan kita. Mak ayah kita, dia yang mencorakkan kita. Sebagai anak, mak ayah kita yang corakkan kita bagaimana. Kemudian generasi kedua, mak dia pula corakkan diri dia macam mana. Dan itulah sebenarnya, adakah kita ni masih berfikiran seperti mana yang ditinggalkan oleh orang manusia yang pernah menjajah kita? Adakah kita masih lagi berfikiran seperti mana mereka yang pernah menjajah kita? Cara hidupnya, cara bertingkah lakunya, cara bercakapnya, adakah kita masih lagi nak seperti mereka? Sebab itulah kita yang dah jadi anak peneroka, yang dah jadi peneroka, ayah saya, ibu saya, tok nenek saya, tuan-tuan haji yang ada depan kita. Kita anak peneroka, kita cucu peneroka, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Adakah kita nak kekalkan fikiran kita seperti masa-masa yang lalu? Tentunya jawapannya tidak. Sesuai dengan kehadiran 31 Ogos pada hari ini, kita sambut merdeka dari sudut fizikal yang pernah dijajah. Hari ini, kita ambil sempena kehadiran 31 Ogos ni. Kita nak cakap pada diri kita, kita nak bebas fikiran kita. Bukan free thinker, bukan fikiran yang bebas seperti itu. Fikiran yang bebas berdasarkan kepada aturan-aturan yang tak salah dari sudut adat kita, yang tak salah dari
dari sudut peraturan negara kita dan tak salah dari sudut ajaran agama kita. Kita kena bebas. Bebas yang cikgu nak sebut ni dari satu aspek. Bebas yang pertama dulu, kita dah bebas dah daripada kesempitan dunia ke luasan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kepada kebaikan akhirat yang kekal abadi. Kita telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui agama Islam yang kita ada dalam diri kita ini. Jadikan bahawa apa yang ada dalam kita ini kita pertahankan. Kalau kita tak pertahankan, orang kat luar sana suka sangat kalau kita ikut dia. Terutamanya yang ada saki baki fikiran penjajah dalam diri mereka. Kita lah nak bebas. Bebas apa? Bebas ikut acuan kita. Kita agama Islam, ikut agama Islam. Kita orang Melayu, ikut adat istiadat resam orang Melayu. Kita ada negara, kita patuh pada undang-undang negara. Jadi kitalah yang nak mencorakkan fikiran kita. Ni generasi kita sekarang yang saya sebut tadi, yang duduk bernaung di tempat yang kita berdiri ini, tempat kita lahir, tempat tumpah darah kita, kita bernaung dari langit yang sama, maka kita pada waktu depan kita hendaklah jadikan kiri kita, minda kita sentiasa merdeka. Bagaimana nak cari minda yang merdeka ini? Bagaimana kita nak merdekakan minda ini? Tentunya setiap dari kita sejak awal-awal lagi kita berada di Felda ini, jadi anak yang bersekolah di sekolah LKTP Ulu Belitung ini, jadi anak peneroka ini, kan, kalau dia seorang ayah, kalau dia seorang ibu, kalau dia seorang datuk dia pernah jadi ayah kepada ayah kita. Yang pertama, untuk kita bebaskan minda kita supaya kita tidak tersekat pada perjalanan kita sewaktu kita nak membesar ni. Setiap orang, setiap anak, setiap ibu bapa perlulah memastikan bahawa kita sebagai anak ini ada impian. Yang pertama, kita nak bebaskan diri kita. Kita nak jadikan orang yang luas pandangan. Cikgu nak sebut, saya nak sebut pada hari ini, setiap daripada kita mesti ada impian. Kalau dia seorang anak, kalau dia seorang ayah, dia ayah kita, dia ibu kita, dia atuk kita, dia nenek kita. Tapi saya nak sebut sini, kalau dia ayah kita, kalau dia ibu dia mesti ada impian. Dia mesti memastikan bahawa anak-anak mereka, generasi yang akan datang ni, generasi sekarang ni, setiap orang yang ada di dalam rumah tu mesti ada impian. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apa ada anak-anak? Kerana ramai dalam kalangan kita, nak ulang lagi, dalam kalangan kita anak Felda. Cikgu suka sebut anak Felda. Sekarang orang dah panggil kampung Felda. Ramai dalam kalangan kita macam seperti dilihat tak ada impian. Kalau dekat Felda Ulu Belitung tu ada 500 buah rumah. Kalau kita kira semua yang ada sebelum meninggal dunia, 500 kali 2, setiap 500 kali 2 ada 1000 orang. 500 ibu, 500 ayah. Kalau 400 buah rumah itu ada seorang anak, maka 400. Kalau 2 orang anak, maka 200. Kalau 3 orang anak, maka 300. Purata anak Felda 4, 5 dan 6. Kita ambil lah yang 6 orang paling ramai. 6 kali 4 berapa tu? 2400 anak. Kanak-kanak, generasi anak yang sedang membesar, kita lah ni. Yang sekolah SK Ulu Belitung, kita lah ni. Kebanyakannya bila ditanya masa depan, apa kamu nak jadi pada masa depan, mereka tak boleh menjawab. Mereka tidak boleh menyatakan dengan tegas apa yang mereka nak. Bila sebut impian ini, tak semestinya impian yang macam kita tanya anak-anak. Kalau kita tanya anak-anak sekolah rendah, nak jadi apa? Awak nak jadi apa? Nanti dia jawab askar, nak jadi polis, nak jadi
engineer, nak jadi peguam, nak jadi imam, nak jadi hafiz, nak jadi hafizah. Dia akan bercakap macam tu, ikut yang disebut. Dan kita nak anak Felda ni, anak peneroka ni, generasi yang sama dengan saya, generasi bawah saya ni, setiap orang yang ada dekat depan ni mesti ada impian. Kalau dia seorang ayah, kalau dia seorang ibu, dia kena, ibu dengan ayah kena tanya pada anak-anak apa impian mereka. Kita tengok anak kita yang tingkatan 5, apa impian dia. Tanya sekali-sekala. Tanya buat bual dekat rumah tu, kita buat macam kawan, kita tanya apa impian dia. Apa cita-cita dia? Duduk dekat Felda, ancaman nombor 1 sekali mengikut kajian sosial Felda, kalau anak itu pandai bawa motor, risikonya besar. Risikonya besar bukan risiko accident fizikal. Risikonya bila dia pandai bawa motor, dia akan pandai bergaul. Kalau bergaul di Felda, kalau berkawan di Felda, kita tengoklah laporan-laporan keselamatan dalam negeri, laporan polis keluang dan sebagainya. Saya terlibat dengan AADK dan sebagainya. Kita tahulah sikit-sikit apa yang ada dekat Belitung tu, apa yang ada dekat sekitar Belitung, Pengeli ke Felda mana, kita tahu. Kenapa tu? Kerana sebahagiannya, kalau ada tadi saya cakap 4,000, kalau umur sebaya lah 4,000. Sebaya 4,000 tu kita yakin dan percaya. Hanya 10% saja kalau kita sebut dia tahu apa yang dia nak pada masa depan. Kita boleh sebut pada dari sekarang, dek, kau kena jadi orang kaya, dek. Kau kena jadi orang kaya, sebut kau kena jadi orang kaya. Kau kena jadi ahli perniagaan, dek. Kena sebut. Kalau ayah, sebut. Kalau awak kena jadi cikgu, awak kena lebih elok kerja daripada ayah sekarang. Zaman dulu memang sebut. Zaman saya sekolah dulu, tahun 81 sampai tahun 85 tu memang sebut. Ayah kita sebut, kau besok biar lebih dapat kerja lebih baik daripada ayah. Tu memang zaman dulu memang sebut gitu. Kerana itu pada waktu lingkungan pada waktu tu. Tapi sekarang ni kita dah ada maklumat dan sebagainya, kita boleh bincang. Kita cakap dengan anak kita bebaskan diri kita. Kerana apa? Kerana supaya hidup kita berada dalam landasan yang betul. Kita ada tujuan. Tanya dengan anak kita. Beritahu pada anak kita bahawa kamu semua ni mesti ada tujuan. Dan kita tak nak kita gagal. Kalau kamu tak ada tujuan, kalau kita tak ada tujuan, kalau anak-anak kita tak tujuan, kita bimbang anak kita akan gagal. Walaupun sebenarnya ada tafsir, adapun pentafsir tentang gagal tu sebenarnya tak ada, tapi nanti kita beri penjelasan. Tuan-tuan, selepas kita tentukan anak-anak kita mempunyai impian. Kita tegaskan kat sini, kita tegaskan anak kita bahawa kita ni mesti ada impian. Kita ni mesti ada cita-cita. Kita ni mesti ada benda yang kita nak kejar. Contoh, kalau darjah sekolah rendah tu apa dia? Kita tengok anak kita daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kita cek dia. Anak kita ni kalau peringkat asas sekolah mesti pandai kalau dekat sekolah sekurang-kurangnya dia apa sipil lah, kita ambil yang mudah tu, apa sipil. Tengok. Kamu mesti apa sipil. Kita target anak kita kalau dari darjah 1 darjah 6, tengok. Anak kita yang sekolah rendah tu mesti memenuhi syarat-syarat keperluan pada masa depan. Kalau dia dah cakap tadi, dia dah beritahu kita tadi, kita dah bincang tadi, anak kita tu dia nak jadi cikgu lah. Sebab dia nampak cikgu saja duduk Belitung ni. Kemudian dia kata anak kita nak jadi polis lah. Sebab dia nampak polis saja kawasan Belitung ni. Kemudian dia kata dia nampak doktor. Sebab depan sekolah tu ada klinik dan di klinik tu ada doktor. Dia nampak doktor sebab dia kata nak jadi doktor. Bila nak jadi doktor, prosesnya tu mesti kena atur daripada sekarang. Apa prosesnya? Prosesnya banyak. Saya tak akan cerita secara detail pada hari ini. Nak sampai, nak capai, nak dapatkan cita-cita itu ada prosesnya. Dan prosesnya ini sangat panjang dan banyak. Kerana
Proses ini berlaku minal lahdi ilal lahdi. Minal lahdi ilal lahdi. Minal lahdi ilal lahdi. Dari buayan sampaikan ke liang lahat prosesnya. Dan kita nak apa kepada anak kita ni? Kita naklah melalui prosesnya. Dan kalau sebenarnya kalau cita-cita anak kita tak sampai, bukan cita-citanya tak dapat, tetapi sebenarnya disebabkan oleh proses yang dilaluinya itu gagal. Tuan-tuan, puan-puan, apa prosesnya? Prosesnya banyak. Nak sampai pada cita-cita itu prosesnya banyak. Satu persatu kita akan sentuh, kita akan cari, kita akan lihat, kita boleh bertanya dan kita boleh mengkaji bahawa nak sampai kepada impian itu ada proses yang panjang. Dan proses itulah yang menentukan dia dapat ataupun tidak. Sebenarnya mereka tak gagal. Yang mereka dapat ialah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katalah dia nak jadi cikgu. Dia berusaha sungguh-sungguh, dia belajar sungguh-sungguh, dia sampai kepada peperiksaan untuk saringan nak jadi cikgu, tak dapat jadi cikgu. Dia tiba-tiba dengan kelulusan yang lain tu, dia dapat jadi engineer katakan, ataupun dia dapat jadi pembantu teknikal, ataupun dia dapat jadi doktor, ataupun dia dapat jadi kerani dekat sekolah, ataupun dia jadi pengusaha dekat Felda, ataupun dia dapat buka kedai. Tadi dia jadi cikgu, kemudian sekarang dia jadi pengusaha, dia jadi peniaga. Apa tu sebenarnya? Sebenarnya bukan gagal, sebenarnya telah ditakdirkan. Jadi manusia sebenarnya tak ada yang gagal. Yang tu yang kita kena ada dalam fikiran kita. Kita kena bebaskan fikiran kita bahawa manusia ni, anak-anak kita ni sebenarnya tak ada yang gagal. Apa saja yang mereka buat, tetapi dengan syarat telah memenuhi proses, dah ada impian, dah ada proses, kemudian dia sampai pada penghujungnya, sebenarnya apa yang mereka dapat itu bukan gagal. Yang tak dapat ialah apa yang dia nak. Yang dia dapat ialah apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada dia. Itu sebenarnya. Jadi minda kita, fikiran kita kena berfikiran bahawa apa sahaja yang kita buat untuk anak kita tu, kita tetapkan impian untuk anak kita itu dan mereka tak dapat, ditakdirkan tak dapat, sebenarnya mereka bukan tak dapat. Mereka cuma ditakdirkan dia mendapat apa yang mereka tak nak. Itu dia. Jadi maksud dia, bila kita membesarkan anak-anak kita, macam kita ni sebagai seorang anak yang duduk darjah 1 sampai darjah 6, kita belajar. Tapi syaratnya kita belajar dah ikut syarat-syaratnya. Kalau cikgu kata pada waktu sekarang ini dengan cabaran baru, dengan cabaran yang belum kita pernah lalu, dulu pun cikgu tak pernah lalu, tak pernah tengok pun, tak pernah dengar pun apa yang ada C19 ni yang mempengaruhi kehidupan kita. Dan kalau kita seorang anak murid, dia mempengaruhi cara kita belajar. Dan bila dia mempengaruhi cara kita belajar, keperluannya dengan keperluannya yang diperlukan sekarang, maka kita cepat-cepat kena berubah. Jangan jadikan alasan yang kita cakap dengan mudah, sedangkan itu adalah proses. Proses sekarang nak sampai impian kena belajar guna gadget. Proses zaman dulu, masa cikgu belajar dulu, kena belajar di rumah sendiri, ada buku, kemudian ada pelita, kemudian rajin. Zaman dulu, cikgu belajar dengan pelita. Cikgu ingat lagi ambil SPM sendiri, ada belajar dengan pelita. Lampu 12 jam. Hidup pukul 7 petang, tutup dengan generator, mati semula pukul 7 esok pagi. Tapi sekarang, keperluan sekarang, belajar sekarang, PDPR, belajar dekat rumah, belajar sendiri, suka ke tak suka, kita kena ubah fikiran kita, kita kena ikut. Kita tak boleh cara lama, kita kata kita tak boleh terima cara ni. Kita kata kita tak boleh faham dengan cara ni. Kita rasa bosan dengan cara ni. Asyik mengadap dah hampir 2 tahun, 3 tahun, hampir 2 tahun lebih kita mengadap tu, kita rasa bosan. Belajar dalam kelas pun kita rasa bosan kalau kita tak beri tumpuan, kalau kita tak ada cita-cita, kalau kita tak ada impian. Itulah sebenarnya yang menguatkan kita. Bila kita ada impian, kita nak melalui proses memenuhi impian. Sekarang belajar dengan gadget. Sekarang belajar dengan line, dengan data. Sekarang belajar dekat rumah kerana keperluan macam tu. Dan kita kena perlu ikut. Kita kena langgar apa yang kita tak suka.
Mak ayah kena sungguh-sungguh dapatkan gadget untuk anak-anak. Tuan-tuan, kalau pandemik itu baru berlaku 3 bulan, kita kata kita tak dapat nak sediakan gadget. Tetapi kalau dah nak masuk 3 tahun, tuan-tuan, ada lagi anak-anak kita, bila kita tanya pada anak-anak kita ni, kenapa tak masuk kelas? Dia jawab, tak ada handset. Handset ada satu je, ayah je yang ada. Bila ayah pergi kerja, saya tak dapat nak gunakan gadget, handset untuk belajar. Itu jawapan dia, tuan-tuan. Itu jawapan dia. Kenapa tak boleh belajar? Handset ayah tak boleh WhatsApp, tak boleh guna WhatsApp. Inilah sebenarnya cabaran. Inilah sebenarnya yang kita nak bebas daripada minda kita. Inilah sebenarnya kita nak mengisi, kita nak memenuhi keperluan pada waktu ini pembelajaran anak-anak kita. Kerana keperluan itu adalah proses. Proses nak sampai impian. Kita dah tegaskan anak-anak kita tadi mesti ada impian, mesti ada cita-cita. Nak capai cita-cita ni mesti ada alatnya, mesti melalui prosesnya. Dan proses sekarang perlu belajar menggunakan gadget. Anak-anak perlu belajar dekat rumah walaupun seorang. Walaupun tak ada siapa yang nak marah. Perlu tengok, perlu patuh, perlu ikut pada jadual. Ibu ayah dekat Felda yang saya yakin kebanyakannya duduk bekerja sebagai suri rumah dekat rumah yang menjaga urusan anak-anak, semestinya perlu memastikan anak-anak kita ini belajar. Anak-anak yang ada depan cikgu ni, yang ada pada hari ini, tak perlu sampai mak ayah kita tunggu beritahu kita nak belajar bila. Ada kerja rumah ke tidak? Tak perlu. Sebab kita dah belajar hampir 2 tahun lebih cara ni. Kalau kita ada masalah, kita beritahu mak ayah kita. Itu tugas mak ayah kita. Dan itulah fikiran kita sekarang. Kita jangan jadi, kita kata bila belajar dengan gadget ni jemu. Dah orang lain semua dulu belajar tak jemu ke? Macam cikgu belajar dulu tak jemu ke? Lagi duduk belajar dengan gelap, dengan pelita. Sekarang ni ada lampu, ada telefon, ada line. Belajar dengan gadget, ada bunyi, ada warna lagi. Macam-macam alasan diberi. Dan kita perlu bebaskan diri kita. Kita tak boleh berlembut dengan diri kita. Kadang-kadang kita nak keras supaya sentiasa semangat. Kerana ini adalah proses. Kita nak bebaskan diri kita dari fikiran lama. Tak boleh terima cara belajar begini-begini. Tak boleh terima ambil kerja dekat sekolah. Setiap hari apa, kata kerja hari ni, kena siap hari ni dan kena hantar esok. Tak boleh terima, rasa lambat. Rasa macam tak seronok nak ambil kerja dekat sekolah yang cikgu beri. Lembaran-lembaran kerja. Kena bebas. Dari utara sampai ke selatan. Sampai Sabah dan Sarawak. Cara kita belajar sama. Kalau dengan cara yang sama itu ada orang boleh berjaya. Mengapa tidak pada kita? Ingat, kalau kita tak boleh melayan dengan apa yang ada sekarang, orang akan ucapkan selamat tinggal pada kita. Selamat tinggal pada kita. Kalau kita lambat, orang tinggalkan kita. Kalau kita rasa bosan belajar seorang-seorang dekat rumah, orang akan ucapkan selamat tinggal pada kita. Mak ayah pula sampai hati ke tengok anak kita dengan cabarannya yang banyak, tiba-tiba nak belajar tak cukup alat untuk belajar. Kalau dulu saya belajar, nak pergi sekolah, nak sampai sekolah mesti ada bas baru sampai sekolah. Sekarang nak sampai sekolah pada waktu di rumah mesti ada gadget, mesti ada handset baru sampai pelajaran tu dekat rumah, baru sampai pelajaran tu pada anak-anak kita. Itulah dia. Dan sebagai ibu dan ayah di Felda, saya yakin dan percaya macam saya di Felda, saya dapat tengok macam mana kehidupan orang Felda. Walaupun begitu begini, ada cabaran tu cabaran ni, kita masih lagi boleh, kehidupan kita terjamin dari sudut makan dan minum, insya-Allah. Itu dia. Belajar, keputusan, apa yang kita dapat itu adalah takdir Allah Ta'ala. Tapi yang perlu kita penuhi ialah prosesnya, satu persatu prosesnya. Prosesnya tu satu per satu. Nak kita ubah, nak kita sedar bahawa kita kena melalui proses itu satu persatu.
Dulu mak kita belajar cara lain. Mak kita belajar guna pensil saja menulis. Sekarang kita belajar dengan apa yang kita ada. Waktu sangat mencemburui kita. Baik, waktu sangat mencemburui kita. Kita tengok sekejap ni. Sekejap je lah, kalau dah tengok tak apa, ulang kaji. Tuan-tuan, ibu-ibu, lihat bagaimana seorang anak dan seorang ibu. Seorang anak dengan seorang ibu sekecil itu. Yang saya jangkakan anak ni bawah umur setahun. Atau setahun lebih dia, sebab dia dapat nak merangkak. Kemudian dia mendengar apa yang ibu dia cakap, ibu dia beritahu. Tengok bagaimana sebenarnya seorang ibu itu dia mampu untuk membawa anak dia untuk mencapai impian. Sama ada impian anaknya ataupun impian bersama. Tuan-tuan, impian anaknya tu maksudnya impian anak dia, impian bersama tu impian yang dah bincang tadi tu dia bersama. Okey? Itu dia. Bagaimana suara seorang ibu itu, kadang-kadang kita boleh ibaratkan suara ibu tu seperti suara emas. Kenapa kita kata emas? Kerana adat resam kita orang Melayu ni kalau sebut benda berharga dia kait dengan emas. Kerana apa suara ibu itu sangat berharga? Kerana suara ibu itulah yang menzahirkan, yang memperdengarkan doa kepada anak-anak mereka untuk kejayaan anak mereka. Suara ibu, lisan ibu tu seperti emas. Doa ibu, permintaan ibu, doa seorang ibu pada anak dia adalah sebagai satu yang sangat mustajab, sangat makbul. Mudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya dengan doa ibu, dengan tunjuk ajar ibu, daripada seorang ibu, anak itu berjaya mendapatkan apa yang diinginkan. Dan pada waktu yang lain sebenarnya lisan ibu ni boleh jadi sebagai peluru. Tadi lisan ibu sebagai emas. Pada suatu yang lain, pada ketika yang lain, lisan ibu ni juga boleh menjadi sebagai umpamanya sebagai peluru. Dengan lisan ibu ini dia boleh membunuh cita-cita anak. Kalau dia marah, dengan marah yang sangat terlalu marah, menyebabkan perkataan-perkataan yang tak baik keluar daripada mulut seorang ibu, dia akan menjadi peluru kepada anak kita, akan membunuh cita-cita anak-anak kita. Jadi kita tak nak macam itu. Kita tengok macam mana kisah Juraij, sebutan daripada doa seorang ibu, bagaimana keadaan akhirnya Juraij. Dan saya tidak akan cerita memperincikan tentang Juraij. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan,
apabila kita tadi saya dah sebut tadi, anak kita mesti ada impian, kemudian anak kita mesti ada proses, dan tak ada anak-anak kita yang gagal. Dan pada hari ini, pada waktu yang singkat ni, saya nak berincikan sikit macam mana caranya kita nak jadikan ataupun nak kekalkan ataupun nak letakkan, nak masukkan impian anak-anak kita itu pada anak kita. Yang pertama, kita kena sebut, tuan-tuan. Anak-anak pun kena sebut. Siapa saja yang ada impian dia kena sebut. Yang pertama, affirmation, kena sebut. Apa yang disebut? Ya Allah, alhamdulillah, syukur ya Allah, saya percaya dan yakin anak-anak saya akan dapat memenuhi cita-citanya pada tahun ini, ya Allah. Saya yakin, sebut. Bila kita sebut, affirmation tu maksudnya sebut dan dengar dengan telinga. Ya Allah, saya yakin dan percaya anak saya akan melalui ujian hafazan 30 juzuk, ya Allah, dia akan berjaya tahun ini, ya Allah. Sebut. Ya Allah, ya Tuhanku, anak saya akan menghadapi SPM pada tahun ini. Kenapa saya sebut SPM? Sebab IPSA tak ada, PTPG tak ada. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku pada tahun ini akan dapat menghadapi SPM pada tahun dengan 11A, ya Allah. Sebut dengan mulut, kemudian kita dengar dengan telinga. Kemudian yang kedua, bila kita dah sebut, kita dah dengar, kemudian kita bayangkan anak kita memang benar-benar telah dapat keputusan yang cemerlang. Kita bayangkan, kita dengarkan, pada waktu keputusan dikeluarkan, anak kita datang dekat kita, ibu, kita dapat bayangkan ibu dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang manis, dengan wajah yang gembira, dengan air mata yang jatuh kerana gembira. Dia beritahu pada kita, ibu, kita dapat 11A, ibu. Kita nampak gambaran dalam bayangan kita, anak kita berjaya. Kita bayangkan sungguh-sungguh anak kita memang berjaya, dan kita peluk dia, kita ucapkan tahniah pada dia, kita ucapkan tahniah pada dia kerana dia telah berjaya. Pada anak kita yang saya kata tadi, dia tak dapat, sebenarnya tak ada pada dia pun, kita ucapkan pada dia. Dan akhirnya kita ucapkan rasa syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kejayaan anak kita. Kalau dia dapat cita-citanya untuk menjadi apa yang diimpikan, maka kita bersyukur. Kalau dia berjaya dalam pelajaran, kita bersyukur. Kalau kita selalu, ya Allah, jadikan aku anak yang baik, ya Allah, baik pada orang, ya Allah. Sediakan tambahan makanan untuk mereka, insya-Allah. Dan akhirnya sebenarnya saya nak sebut bahawa apa yang berlaku pada anak kita itu sebenarnya adalah milik Allah. Hati anak kita, jiwa anak kita milik Allah. Kalau kita nakkan sesuatu pada anak kita, kita hendaklah berdoa dengan doa yang tulus, berdoa dengan doa yang bersungguh-sungguh,
supaya supaya impian anak-anak kita, impian kita, proses pembelajaran mereka dapat dipenuhi, insya-Allah. Tuan-tuan, kita sebenarnya dah sampai pada penghujung dan waktu pun semakin meninggi, matahari semakin meninggi, makin menegak. Jadi anak-anak kita pun saya yakin dan percaya kita mula pada pukul 10 tadi dah rasa rungsing, dah rasa rimas, dah rasa lapar dan sebagainya. Baik. Pada waktu ini, pada penghujung ni, marilah sama-sama dengan saya, insya-Allah. Marilah sama-sama dengan saya, insya-Allah. Saya nak minta kepada tuan-tuan yang ada pada depan saya ini bersama-sama dengan saya, kita dengarkan suara, kalau tak berapa kuat, tak berapa jelas suara pantai itu, jelaskan tuan-tuan. Baik, sekarang bersama-sama dengan saya sebut apa yang saya sebut. Saya minta tuan-tuan puan-puan lakukan bagaimana apa yang saya akan nyatakan. Baik, sekarang duduklah dalam keadaan tenang, duduk dalam keadaan yang selesa. Duduk dalam keadaan tenang dan selesa. Baik, bernafaslah seperti mana kita bernafas. Tarik nafas bersama-sama dengan saya. Tarik nafas, lepaskan nafas. Tuan, mari sama-sama kita buat. Tarikkan nafas, tarik nafas. Harapkanlah, ya Allah, lepaskan nafas. Sekali lagi tarik nafas. Lepaskan nafas perlahan. Semakin anda bernafas, sebenarnya anda akan semakin lebih tenang, lebih selesa dan lebih damai. Teruskan bernafas seperti biasa. Tarik nafas, lepaskan nafas. Dalam kiraan 5 secara menurun, bila saya mengira dari 5 sampai 1, sampai kiraan 1, saya minta kerjasama tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu saya semua untuk mengambil masa sedikit. Teruskan bernafas. 5, 4, 3, bersedia untuk menutup mata. 4, 1, tutup mata anda. Bernafaslah seperti biasa. Semakin anda bernafas, semakin anda rasa tenang, semakin anda rasa relax, dan semakin anda rasa selesa. Bernafaslah seperti biasa. Relax, semakin dalam, semakin relax, semakin dalam. Entah mengapa pada waktu ini tiba-tiba anda terbayang kepada anak-anak yang sedang membesar, anak-anak bawah jagaan anak-anak yang membesar, semakin melihatkan kelincahan mereka. Namun terasa sangat pada waktu ini cabarannya sangat besar untuk memberikan pendidikan pada mereka. Untuk mengasuh anak-anak, cabaran semakin besar. Entah mengapa terkenang pada masa depan, adakah anak-anak ini akan berjaya di dalam hidup ini? Ya Allah, jangan biarkan anak kami, ya Allah, bersendirian. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami, ya Allah, bersendirian hidupnya tanpa Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami sebagai ayah dan bonda ni, Allah, memanjatkan doa kepadamu, ya Allah, agar anak-anak kami akan sentiasa menjadikan kami gembira, ya Allah, akan menjadikan diri kami sentiasa tenang melihat mereka, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada ujian anak-anak, ya Allah. Ya Allah, lemahnya kami ini, ya Allah, berikanlah kami kekuatan, ya Allah, untuk kami berubah fikiran kami, ya Allah.
agar kepada fikiran yang lebih baik ya Allah. Berikan hidayah dan petunjuk kepada kami ya Allah, dalam pikiran kami ya Allah, dalam usaha kami untuk mengasuh anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami ya Allah, jangan biarkan kami bersinggung ya Allah. Pada pagi ini ya Allah, kami mengadu akan lemahnya kami ini ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, sebagai ibu dan ayah kepada anak-anak kami ya Allah, agar kami diberi petunjuk dan kekuatan, kesabaran ya Allah. Kerana anak-anak kami ini kadang-kadang kala ya Allah menguji kesabaran kami ya Allah. Apa yang kami minta kadang-kadang mereka tidak lakukan ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anak kami ya Allah. Sesungguhnya kepada kamu lah kami bergerak. Kami sedar dalam keadaan cabaran sekarang ya Allah, dalam keadaan pandemik sekarang ya Allah, kehidupan kami ada batas ya Allah. Kehidupan kami terbatas ya Allah. Kehidupan kami terpaksa diatur bersungguh-sungguh ya Allah. Tunjukkanlah kami, berikan kesabaran kepada kami, terutamanya dalam kami mengarungi kehidupan ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada anak-anak kami ya Allah, untuk kekal belajar ya Allah, untuk kekal dan memahami ya Allah, agar mereka menghormati kami ya Allah, agar mereka menunjukkan kasih sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya pada akhir zaman ini ya Allah, cabarannya sangat besar ya Allah, cabarannya sangat banyak ya Allah. Jangan biarkan mereka tergelincir ya Allah dengan pengaruh-pengaruh yang ada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan daripada perkara-perkara yang negatif ya Allah menghampiri anak-anak kami ya Allah. Terutamanya ketika anak-anak kami berada di belakang kami ya Allah, kami tidak mampu menjaganya ya Allah. Kami tidak dapat memegangnya, melihatnya pada setiap masa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah anak-anak kami untuk kami ya Allah ya Rahman, kepada guru-guru anak-anak kami ya Allah. Kami berdoa agar mereka guru-guru ini ya Allah diberikan kekuatan dan keazaman ya Allah untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, diberikan kesihatan ya Allah, diberikan kekuatan ya Allah, dijauhkan perkara-perkara yang membuatkan mereka hilang semangat untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepadamu lah kami mohon pertolongan, dan kepadamu lah kami mengadu akan lemahnya kami ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya pertemuan kami dengan guru-guru anak-anak kami ini ya Allah, pertemuan pada di alam maya ini ya Allah, sebagai pertemuan yang Engkau redai ya Allah. Pertemuan kami antara kami di alam maya ini, anak-anak kami dengan guru kami ini biarlah diberkati ya Allah. Dan janganlah selepas perpisahan yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Seterusnya tuan-tuan, apabila saya mengira dari kiraan 5 1 sampai 5 nanti, tuan-tuan bolehlah membuka mata. Ketika tuan-tuan semua membuka mata, tuan-tuan akan rasa tersegar, lebih rileks, lebih yakin dan lebih bersemangat. 1 2 3, gerakkan jari jemari anda, gerakkan sedikit sebanyak tubuh badan anda. 4, bersedia untuk buka mata. 5, bukalah mata anda semua. Semoga sedikit yang kita lalui pada waktu hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita asbab untuk kita menjadi lebih yakin untuk mendidik anak. Bukan tuan-tuan saja, bukan ibu ayah saja, bahkan saya sendiri, bahkan semua orang yang ada anak untuk dididik, supaya mereka sentiasa mengikut acuan yang kita mahu.
insya-Allah. Jadi sekadar itu sajalah pertemuan kita pada pagi ini, dan salam perpisahan dari saya. Semoga saya berdoa semoga mak ayah saya, ibu dan ayah saya, dan terutamanya kepada pihak sekolah yang telah memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi pada pagi ini, saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan ganjaran sepanjang perjalanan program kita pada hari ini. Dan apa yang saya sampaikan ini tidak memenuhi, sedikit sebanyak ada kekurangan di sana dan sini, sebenarnya adalah kelemahan diri saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya mohon ampun dan maaf. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Alhamdulillah.